So what's up guys, this is AJ. What is on the news today? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik. Untuk video kali ini, saya Muhammad Ali ini kita akan dengan nombor bateri M19202545, yang mana pada video kali ini saya akan membincangkan satu perkongsian kepada para penonton, iaitu Freemason. Jadi sidang penonton yang dirahmati oleh Allah sekalian, apa yang dikatakan dengan Freemason? Freemason ini muncul di akhir pada tahun abad ke-16 hingga ke abad ke-17, yang mana Freemason ini wujud dalam berbagai bentuk dan juga dengan keahliannya yang mencecah sehingga sekitar 5 juta orang, yang mana 480 juta daripada kalangan warga negara England, Scotland dan Ireland, dan juga lebih kurang 2 juta orang daripada Amerika Syarikat. Pertubuhan Freemason ini wujud dalam pelbagai bentuk, yang mana berkongsi prinsip, iaitu prinsip yang sama, kepercayaan yang sama dan pandangan moral yang telah ditetapkan, dan yang mana berkaitan dengan metafizik. Malah mereka meletakkan kepercayaan itu pada prinsip, iaitu supreme being. Baik, seterusnya asal usul Freemason. Terdapat pelbagai legenda yang mengatakan bahawa teori mengenai usul-usul kewujudan Freemason ini dan mengaitkan dengan kultus Isis Osiris pada zaman Mesir kuno. Ianya mengatakan bahawa sesetengah ilmuwan Freemason yang berpendapat bahawa Freemason telah menjejak akar umbi pada pembinaan Haikal Sulaiman, iaitu sebuah kuil yang dinamakan sebagai Haikal Sulaiman. Jadi asas cerita ini tertumpu kepada seorang yang bernama Hiram Abid yang mendakwa mengetahui rahsia di sebalik kuil Haikal Sulaiman ini. Baik, nak diceritakan bahawa Kesatriaan Templar juga telah dikaitkan dengan Freemason, dan mengikut legenda pada abad ke-16 Kesatriaan Templar telah menyumpai harta karun di bawah tinggalan bangunan Haikal Sulaiman. Yang seperti mana kita tahu bahawa berpandukan setengah berpendapat terletaknya di sebuah bilik rahsia di bawah Masjidil Aqsa semasa perang salib yang ketiga. Dan ini menyebabkan kebanyakan mereka menjadi sangat kaya, sehinggalah harta itu dirampas oleh Raja Perancis Philip yang kelima pada ketika itu. Jadi Kesatriaan Templar juga dipenjarakan, dan ada juga yang dijatuhkan hukuman bunuh, dan ada yang dibakar hidup-hidup kerana mengamalkan ilmu hitam. Maka yang disimpan di bawah bangunan Haikal Sulaiman itu, tetapi ada yang melarikan diri. Maka pergerakan ini menjadi sulit dan muncul kembali pada abad ke-17 di bawah nama Freemason. Dan tujuan penubuhan pergerakan ini adalah pada mulanya untuk menjatuhkan raja-raja Eropah dan juga persediaan sebelum kemunculan Dajjal yang akan menjadi pemerintah dan juga raja kepada mereka pada akhir zaman nanti. Sejarah Freemason. Pada sidang penonton yang dirahmati oleh Allah sekalian, terdapat beberapa bukti yang perlu kita tahu bahawa berkaitan dengan Freemason ini, yang pada mulanya tersebar di benua Eropah seawal akhir kurun ke-16 Masihi. Dan salah satu buktinya yang bertulis awal yang menunjukkan bahawa cabang Freemason ini telah ada di England pada tahun 1641 ialah rekod inisiasi Robert Mary, dan salah seorang keluarga raja Murray menjadi anggota Freemason di Edinburgh pada 20 Mei iaitu 1641 Masihi. Selain itu juga Elias M. Ashmole, yang mana juga darah keluarga raja England,
menulis dalam buku darinya bahawa dia telah menjadi ahli Freemason pada 16 Oktober 1646 Masihi. Jadi perlu kita rungkaikan bahawa bukti-bukti penting dan juga peristiwa yang penting untuk kita mengetahui bahawa kewujudan Freemason ini adalah daripada dalam pergembangan pada tahun 24 Jun 1717 Masihi dengan terdirinya Loji Besar England atau dikenali sebagai Grand Lodge of England. Maka terdirinya Loji Besar ini telah menguatkan bagi persatuan itu di England, dan juga Freemason kini menjadi organisasi nasional yang tidak lagi bergerak secara rahsia. Maka daripada Loji Besar England ini merupakan gabungan daripada 4 cabang Freemason, dan mereka juga mempercayai bahawa falsafah yang sama, iaitu agama yang mana semua manusia disetujui, maka orang itu adalah baik dan benar, atau di dalam angkapan Englishnya iaitu dipanggil sebagai religion is will all men agree is that is to be man good and true. Maka terbentuklah Loji Besar England sebagai gerakan Freemason yang pertama, semakin merebak sehingga berkembangnya melintasi benua Eropah dan hinggalah ke benua Amerika. Prinsip dan aktiviti gerakan Freemason. Berkaitan dengan prinsip dan aktiviti gerakan utama oleh gerakan Freemason yang dipanggil sebagai persatuan rahsia, dan walau bagaimanapun bagi ahli Freemason, persatuan mereka lebih tepat sebagai persatuan yang hanya boleh difahami oleh orang yang tertentu kerana setengahnya aspek adalah sulit. Dan pada tahun kurun ke-221 Masihi, persatuan ini menjadi tidak lagi rahsia dan terbuka, dan lebih kepada persatuan yang mempunyai rahsia. Apa yang kita faham kat sini bahawa persatuan ini tidak lagi berjalan secara rahsia, tetapi apa yang mereka lakukan itu dan apa yang dilakukan oleh gerakan-gerakan ini adalah menjadi satu kerahsiaan. Ya, sebab apa? Aspek sulit dalam persatuan moden ini adalah pengiktirafan sesama ahli dan setengah elemen ritual. Apa yang dikatakan elemen ritual ini adalah satu upacara yang dilakukan oleh mereka, sama ada untuk mengiktirafkan seseorang ahli itu dan juga melakukan ritual-ritual yang lain, melibatkan ritual yang hitam, iblis dan sebagainya. Walau bagaimanapun, sesebuah organisasi yang berbagai kerja amal masyarakat dan memelihara persaudaraan selama ahli masih menjadi perkara hukum. Jadi apa yang dikatakan bahawa gerakan Freemason ini walaupun dah tidak berahsia, tapi kita kena sentiasa beringat bahawa di sebalik gerakan mereka ini ada muslihat yang perlu kita berjaga-jaga dan berhati-hati supaya tidak melintasi pemikiran umat Islam. Gerakan Freemason terdapat banyak gerakan Freemason di beberapa buah negara, terutamanya negara kita sendiri iaitu negara Malaysia. Baik, saya akan bagi contoh dua negara. Yang pertama negara Amerika Syarikat dan yang kedua negara kita iaitu Malaysia. Sejarah Freemason di Amerika Syarikat yang mana menunjukkan bahawa gerakan Freemason ini yang berlaku pada George Washington yang menjadi presiden yang pertama pada Amerika Syarikat pada 30 April 1789 Masihi adalah seseorang anggota Freemason. Selain itu, pada penatangan pengisytiharan yang kemerdekaan Amerika Syarikat yang ditenangi pada 4 Julai tahun 1778 oleh William Hooper, Benjamin Franklin, Matthew Thornton, William Whipple, John Hancock, Philip Livingston dan Thomas Nelson, yang juga dipercayai pengikut Freemason ini. Dan selain daripada itu juga 13 lagi presiden, 8 naib presiden dan 35 hakim Mahkamah Agung Amerika Syarikat pernah dikenal pasti sebagai ahli Freemason. Washington adalah ahli Freemason yang berpusat di New York City. Ahli Freemason yang dikenali pasti
di Amerika Syarikat dianggarkan berjumlah 3 juta dan di New York sahaja mendapat lebih kurang 136 juta ahli. Persoalannya dekat sini bahawa adakah gerakan Freemason ini wujud di negara kita sendiri, iaitu negara Malaysia? Jawapannya ialah ya. Baik, saya akan terangkan gerakan-gerakan bagaimana gerakan Freemason ini wujud di dalam negara kita, iaitu negara Malaysia, tanpa kita sedari. Baik, di Malaysia, cawangan Freemason beroperasi sebagai loji besar. Yang kita tahu bahawa yang ada cawangan loji besar tu dalam Timur Tengah, ataupun yang dipanggil sebagai District Grand Lodge of Middle East, atau dipanggil sebagai DGLME. DGLME secara rasmi bermula di Kuala Lumpur pada 20 Oktober 1916. Awal benda ni, gerakan ini dekat negara kita. Ia dipanggil Timur Tengah kerana pada awal kurun ke-19, setiap yang berada di antara Timur India, tidak termasuk Timur Jauh, iaitu Hong Kong, China dan Jepun, juga dikenali sebagai Timur Tengah. Tetapi pada tahun kurun ke-20, istilah Timur Tengah ini merujuk kepada negara Arab Timur ataupun Teluk, dan cawangan ini walau bagaimanapun tidak mahu mengubah kerana telah terbiasa dengan apa yang dipanggil dan juga tradisi yang dilakukan. Baik, DGLME ini atau yang dipanggil sebagai District Grand Lodge of Middle East meliputi bandar yang luas, termasuklah bandar lain di rantau ini. Antaranya yang saya boleh berikan iaitu bandar Kuching, Pulau Pinang, Ipoh, Kuantan, Kuching, Port Dickson, Port Klang, Kelantan, Taiping, Kota Kinabalu, Melaka dan Seremban. Jadi menjadi persoalan kepada kita bahawa bukan sahaja di negara lain dan mana-mana gerakan ini, malah di negara kita sendiri dekat dengan kita bahawa kewujudan gerakan Freemason ini. Dan pada masa itu jugalah arwah Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat juga pernah membangkitkan isu ini di Parlimen, yang mana pada ketika itu kerajaan yang dipimpin oleh Tun Hussein On berkaitan dengan tentang bagaimana gerakan ini boleh terlepas pandang oleh tindakan kerajaan yang membiarkan organisasi ini tersebar atau berkembang di negara Malaysia kita ini. Yang mana benda ni bukan saja dipermainkan, malah dia meliputi dengan 55 lots dengan 2,964 ahli, termasuk seorang menteri. Jadi ini bagi kita satu keadaan yang berbahayalah, kerana gerakan ini bukan sahaja yang menggugat keagamaan, malah dia boleh menggugat kemasyarakatan bangsa-bangsa yang ada di negara kita, iaitu Malaysia, dan juga menggugat keamanan.